sendiri sebagai ibu bapa ni kena kuat daripada segi fizikal dengan mental. Sebab dulu waktu kita belajar, mak ayah kita boleh hantar kita sampai ke dalam kelas, masuk duduk sekali dalam kelas tu. Tunggu dekat kantin sekolah lagi. Tapi lah ni kita just boleh hantar anak kita dekat pagar sekolah sahaja. So anak ni sendiri kena masuk dalam sekolah dan biasakan diri dengan persekitaran sekolah, persekitaran dalam kelas tu sendirilah. Pertama sekali adalah emosi sebenarnya. Kita kena memastikan emosi anak-anak ni terjaga untuk ke sekolah. Bagaimana excitement mereka tu untuk ke sekolah. Kita kena ceritakan bagaimana mereka perlu rasa teruja nak ke sekolah. Sebab sekolah itu adalah satu institusi yang sangat menyeronokkan sebenarnya. Pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Lagi risau sebenarnya sebab dengan dalam fasa endemik sekarang ni, Mama dah sediakan dia kit kebersihan diri lah, like face mask, hand sanitizer, wet tissue, everything apa yang Mama rasa perlulah untuk dia kan campak je dalam beg sekolah dia tu. Bagaimana mereka ni sebenarnya menjaga SOP sebenarnya, itu antara kegusaran utama adalah adakah mereka ini patuhi SOP, adakah mereka ini guna sanitizer, adakah mereka tidak berlari-lari di sekolah dengan kawan-kawan yang lain bertepuk tampar dan sebagainya. Itu antara kegusaran ibu bapa lah yang saya rasa. Paling saya takut sebab sekolah tu besar, tak macam tadika dulu kita ada cikgu yang jaga small group of student. So macam nak balik nanti ada banyak gate and then tak tahu nak jumpa dengan parent tu, like saya takutlah anak saya dekat sekolah tu. Sebagai seorang ibu, tentulah saya ada rasa gusar dan bimbang apabila sekolah dah dibuka, aktiviti co-curriculum pun dah boleh dijalankan. Saya berfikir, bolehkah anak saya ni mematuhi SOP? Budak-budak bila bertemu kawan-kawan dan bermain ni dia lain sikit kan. Jadi saya selalu menekankan pada anak-anak supaya sentiasa jaga jarak dengan kawan-kawan sewaktu beraktiviti, minum air, kerap basuh tangan dan guna hand sanitizer. Macam-macam sebenarnya pandangan ataupun pendapat ibu bapa di luar sana tentang kegusaran mereka ni terhadap anak-anak mereka. Boleh ke jaga SOP? Boleh ke jaga diri kalau ibu bapa tak ada? Macam-macam sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kan, anak-anak ni sebenarnya lebih senang menerima. Kalau macam anak saya sendiri, Khalid, kalau bagi dia pakai pelitup muka, daripada ambil sekolah tu sampai dalam kereta, sampai dah masuk rumah pun macam, Khalid buka lah, baru dia buka. Itu menandakan macam mereka ni senang nak ambil, orang kata menerima patuh arahan ataupun apa segala SOP tu, senang nak terimalah. Persoalannya ibu bapa yang terlalu risau ataupun tak yakin dengan kebolehan anak-anak ni. Kejap lagi kita nak tanyakan kepada tetamu kita. Itulah macam-macam kebimbangan dan juga kegusaran kan. Dan kita nak belajar jugalah macam mana untuk tenang di peringkat ini kan. Okey, bersama kita di studio hari ini kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad, seorang perunding motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan seorang ibu, Puan Azmida Cik Arifin daripada Klang Selangor berada dalam talian. Assalamualaikum Puan Azmida. Waalaikumsalam. Baik, kita nak tahulah pengalaman Puan Azmida ni. Hari ni hari pertama 3 anak ke sekolah. Tapi sebelum itulah tadi dah macam-macam kebimbangan, kegusaran yang dikongsikan ibu-ibu, bapa-bapa kan. Adakah kegusaran, kebimbangan ni normal, Encik Zaid? Okey, sangat normal sebenarnya. Kalau dari zaman bila-bila lah, hari pertama sekolah ni memang special, memang istimewa sebab nak berpisah dengan anak-anak kan, terutama yang baru-baru dari sekolah rendah. Dalam keadaan biasa pun, sebelum pandemik pun dah timbul isu ni. Apatah lagi dalam keadaan pandemik ataupun fasa endemik nanti, saya rasa kegusaran tu meningkat berganda-ganda lah. Macam kita dengar tadi kan, dari segi pertama dari segi sosial, anak-anak tu sendiri bersedia tak dia, boleh jumpa tak cari kantin, makan tak, minum tak, bekas air buat balik tak, macam-macam lah. Senarai dia panjang lah. Disanitize ke tak? Tambah lagi sekarang, sanitize ke tak, high five kawan ke tak, peluk kawan ke tak, macam-macam. Jadi kita terima hakikat lah bahawa kegusaran tu normal dan malah bagus pun. Kegusaran tu sebagai tanda bahawa kita prihatin. Dan daripada kegusaran tu kita cuba ambil tindakan lah. Gitu. Kalau Cik Zaid kata kegusaran itu normal, tapi kita nak tanya kepada Puan Azmida juga. Bagi Puan Azmida normal atau tidak? Kadang-kadang ibu ni terlalu memikirkan sampai kadang-kadang memberi kesusahan kepada anak-anak tu. Banyak macam tekanan yang diberikan. Macam mana persediaan Puan Azmida sendiri? Okey, untuk saya ni sebagai ibu semestinya lah memang saya pun rasa
Bila dah nak dekat buka sekolah, seminggu sebelum buka sekolah tu pun kita dah fikir dah macam-macam ni. Anak sendiri pun macam anak saya ada 3 orang anak. Jadi yang anak pertama, anak kedua tu tak ada masalah. Dia orang memang suka di sekolah. Tapi anak yang ketiga ni mungkinlah dia tak berapa terdedah sangat dengan persekolahan. Sebab COVID ni, kebetulan COVID datang, dia di sekolah tadika. Jadi sepatutnya masa sekolah tadika tu lah dia belajar cara nak bergaul dengan kawan, dia belajar betul-betul cara nak membaca. Tapi kenanya COVID ni, jadi dia orang tak dapat meneruskan persekolahan. Jadi dia takut. Bila kata nak buka sekolah, dia dah cakap dah dengan saya, kata, "Mami, tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah." Saya macam, kenapa tak nak pergi sekolah? Tak nak. Saya rasa mungkin dia tak dapat nak gambarkan keadaan sekolah tu macam mana. Sebab saya sebagai ibu, saya tahu dia mesti suka sebenarnya. Cuma dia sebab dia tak merasai lagi, dia tak ada pengalaman lagi bersekolah tu, jadi dia takut nak berdepan dengan orang. Sebab dia mula-mula masuk darjah 1 pun, dia punya minggu orientasi semuanya online. Tahu dia tak dapat nak gambarkan secara macam mana. Okey. Inilah antara perubahan landscape pelajaran yang mana dihadapi oleh mereka khususnya mereka adik-adik ni yang sekarang ni darjah 3, darjah 1 dengan darjah 2, diorang tak rasa macam mana situasi ataupun keseronokan nak sesi persekolahan bermula, dan juga SPM yang mana tingkatan 3 baru kali terakhir mereka dalam bilik darjah kan. Macam mana sebenarnya untuk kemahiran bersama kawan-kawan, social skill lah orang katakan, survival skill juga perlu ditingkatkan ketika kita nak melangkah ke endemik ni, khususnya Cik Zahid. Okey, betul sangat. Kanak-kanak yang disebut tadi yang paling terkesan lah daripada darjah 3 dan juga tingkatan 5. Kebetulan anak saya pun tingkatan 5. Saya nampak perubahan dia dari segi sosial dia. Tapi sebenarnya kita anggap benda ni sebagai cabaran hidup lah, perjalanan hidup mereka lah. 5 tahun, 10 tahun pada masa depan nanti, mereka akan lihat fasa ni sebagai satu kenangan bagi mereka. Dan betul, masa ni ketika ni ibu bapa kena ada beberapa elemen lah. Pertama sekali, kena janganlah takut-takutkan anak tu pula kan, takut melampau, over analyze, jadi macam ni macam mana, dia akan buat anak tu jadi stres kan. Sebaliknya ibu bapa kena banyak yakinkan, it's okay, asalkan jaga SOP, okey. Macam di masa banyak-banyak kes tinggi dulu kan, 2-30 ribu, kalau kita jaga SOP, insyaAllah kita tak kena kan, tak kena. So ingatkan benda tu, sebenarnya bagi keyakinan kepada anak supaya benda ni boleh dikawal. Yang kedua, macam Fatin sebut tadi, saya suka berkawan, jangan putus walaupun online. Anak orang lain saya tak tahulah, tapi anak saya yang form 5 tu, kami galakkan dia berjumpa. Kadang-kadang dia buat study group. Saya kata pergi. Sebab itu je cara dia untuk bersosial kan. Itu skill yang sangat penting sebenarnya, social skill ni. Ya, betul tu Cik Zahid. Macam kita lah kalau mesyuarat pun dalam talian dengan mesyuarat bersemuka memang sangat beza kan. Okey, kita dah dengar daripada Cik Zahid, kita dah dengar juga daripada Puan Hasmida. Kita nak tengok antara senario sebenar Hawa yang mana melalui tinjauan rakan wartawan kita Alia daripada MHI pagi tadi di Sekolah Bandar Utama Damansara 4. Apa kata kita saksikan? Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4 dan seperti yang kita tahu, hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan dan apa yang menjadi tumpuan semestinya murid tahun 1. Jadi jika dibandingkan dengan sebelum pandemik COVID-19 melanda, ibu bapa dibenarkan untuk menghantar anak mereka sehingga ke bilik darjah ataupun di kantin. Namun pada ketika ini, ibu bapa hanya dibenarkan menghantar anak-anak mereka sehingga di luar ini sahaja. Dan walaupun begitu, keterujaan masih dirasai dan ibu bapa masih bersemangat menunggu anak-anak mereka di luar pagar sehingga loceng berbunyi. Perubahan lanskap pembelajaran dan persekolahan tidak mematahkan semangat para pelajar untuk terus ke sekolah menimba ilmu. Sepanjang tinjauan dilakukan, ternyata pelbagai reaksi positif dirakam dalam kalangan pelajar serta ibu bapa. Malahan, guru-guru juga telah bersedia seawal jam 6 pagi bagi menyambut kehadiran murid-murid secara fizikal.
Akur dan patuh dengan SOP yang telah ditetapkan, sesi baharu persekolahan ini diharap dapat terus melatih semua pihak untuk bersedia dalam menghadapi peralihan fasa endemik tidak lama lagi. Buat adik-adik, selamat memulakan sesi persekolahan 2022. Cute kan? Cik pakai face shield semua ada. Okey. Kalau kita tengok keadaan ni, terima kasih Ali atas perkongsian tu dan juga tinjauan. Kalau kita tengok senario tadi macam-macam kan, mak peluk anak semua ada. Tapi beza ni sekarang tak boleh masuk sekolah. Tunggu dia dekat luar. Ada kawan-kawan pagi tadi pun kongsikan pengalaman macam sedihnya kan. Cikgu kata tak apa. Mak yang begitu kan. Macam cikgu kata tak apa, percayalah dekat cikgu-cikgu ni. Puan Azmida, macam mana pengalamannya hari ni? Saya ni agak berbeza sikit sebab saya baru balik umrah. So sekarang ni saya tengah kuarantin. Malangnya bila result di KLIA kita buat PCR, saya positif pula. Jadi pertama anak sekolah hari ni memang saya tak dapat nak siapkan persiapan diorang. Saya hanya boleh melalui call. Tapi nasiblah suami ada, dia membantu dari segi persiapan. Cumanya sebagai ibu ni, kita kalau boleh biar benda tu depan mata, semua benda kita nak buat sendiri kan. Nak tulis nama dekat buku sekolah anak pun kita nak buat sendiri. Tapi apakan daya musim COVID ni, benda ni ada di sekeliling kita, memang tak dapat nak elak. Cumanya sebagai ibu bapa, saya sebelum pergi sekolah, memang saya akan terangkan ke anak apa itu COVID, apa kesan dia, apa itu SOP. Dan pihak sekolah sendiri pun alhamdulillah bagus, dia memberi kerjasama, SOP dia sangat bagus. Cumanya kita ni ialah kanak-kanak ni kan, bila dah jumpa kawan-kawan ni seronok lebih sikit lah. Seronok dia lain macam, tapi kita tak boleh nak salahkan pihak sekolah. Bila budak-budak ni memang kita susah nak kontrol dalam keadaan yang ramai. Tapi apa yang kita sebagai ibu bapa, saya memang kalau anak saya dah vaksin. Anak saya yang darjah 2 dan darjah 4 tu memang saya awal-awal lagi bila pihak sekolah minta permohonan sama ada kita setuju atau tak, saya awal-awal lagi saya dah setuju. Anak saya cakap, mami dalam kelas dia seorang je yang setuju nak vaksin. Alhamdulillah. Saya kata tak apa, kita buat persiapan kita takut kena baik. Ya, kalau boleh elak kita elak cakap. Tapi alhamdulillah anak saya semua dah vaksin. Sebagai persiapannya itulah, cumanya kita tawakal je lah. Selebihnya minta anak-anak tu biasanya saya mask memang saya akan standby lebih dalam beg. Sebab budak sekolah ni kita tahu kan, dia punya lasak tu kadang-kadang balik satu dah putus, mask dia tak tahu dah ke mana. Standby hand sanitizer tu pun memang sentiasa ada. Kita dah bagi tahu dah bila masa nak guna, apa saja nak pegang tu pastikan dia cuci tangan dia selalu. Okey, itu antara cabaran yang dihadapi oleh Puan Azmida, dan juga ada juga cabaran-cabaran anak-anak yang mungkin apa orang kata positif ketika ini tak dapat ke sekolah, lain-lain orang lain-lain ujiannya kan. Dan saya kira pasti ramai ibu bapa juga sama seperti Puan Azmida, cara persediaan dari segi SOP dan sebagainya. Tapi Cik Zahid, sekarang ni kita nak memfokuskan kepada antara ibu bapa di luar sana. Kadang-kadang mereka ini kurang keyakinan ataupun kolaborasi dengan guru tu kurang kan, kerana mereka yang nak sendiri lebih juga daripada cikgu. Kalau kita tengok inisiatif guru sekalipun, banyak usaha-usaha untuk mereka lakukan untuk galakkan anak-anak ni ke sekolah. Bagaimana untuk kita tingkatkan keyakinan kepada guru, biarkan guru tu jalankan kerja mereka? Okey, ini masalah ibu bapa sebenarnya. Bukan masalah guru, sebab saya rasa guru di Malaysia ni sangat bertanggungjawab, mengambil inisiatif. Banyak tadi pun ada video kan, cikgu kemaskan bilik dan sebagainya. So sebenarnya kita kena tanya diri kita sendirilah. Saya pun sebagai bapa juga memang normal lah ada perasaan takut, bimbang, tapi kita tengok balik, cikgu tu dah terlatih. Mereka tu bukannya orang yang tak bertanggungjawab kan. Mereka sendiri pun ada anak. Mereka sendiri pun nak jaga kesihatan mereka. Macam kita naik kapal terbang lah. Dengan pilot, dengan cabin crew tu. Kalau kita tak percaya dia orang, torture kita sepanjang flight tu. Dia risau je kan. Boleh ke tak boleh, sampai ke tak tidur pun tak lena. Betul. Ada orang macam tu, saya tahu. Dia macam tak percaya dekat pilot. Kononnya dia boleh lagi bawa lebih baik daripada pilot. Senario sama, kita boleh bawa ke sekolah. Boleh, mampu ke kita nak jaga berapa ratus orang murid kan? Pasti cikgu-cikgu dah
dah ada training dia. Saya tengok tadi rakaman tadi kan, teratur je saya tengok. Lagi teratur sebelum pandemik. Kan, sebelum pandemik masuk huru-hara, betul tak? Tak tahu pintu pagar mana satu. Semua berlari semua arah. Tadi masuk okey je, cantik. Sepatutnya macam itulah di sekolah kita nak ajar anak-anak kita disiplin. Minta maaf kalau saya sebut, kadang-kadang anak-anak tak disiplin sebab dia ikut ibu bapa. Dia tengok ibu bapa, cikgu dah pesan, banyak sekolah pesan, cikgu bapa jangan masuk, tolong hantar dekat gate saja. Sampai dia nak masuk juga. Dan bila anak tengok, alah, mak aku boleh masuk, ayah aku boleh masuk, kejap lagi aku pun tak payah dengar cakap cikgu. Macam itulah. Jadi kadang kita terlupa benda kecil macam ni menjadi perhatian dan ikutan anak-anak. Dan bila anak tak dengar kata kan, salahkan cikgu pula. Jadi pandangan saya lah, kita bukan masa untuk kita cari salah ke apa ke. Masa ni kita kolaborasi lah. Semua mainkan peranan. Yakin cikgu dah dilatih, saya yakin cikgu dah dilatih kan, mesti ada SOP dia, mesti ada drill dia. Ramai macam ni, parents serah je lah. Serah, doa banyak-banyak. Kalau risau sangat, doa banyak-banyak. Doa ibu, Masya Allah, tak ada hijab. Doa banyak-banyak. Ambil peluang ni untuk berdoa. Yang lain tu serah kat cikgu. Tawakal pada Allah. Tawakal tu yang penting. Sebab kita pun kena ingat, kebanyakan ibu bapa ni pun, kebanyakan guru-guru pun merupakan ibu bapa. Mereka pun ada anak-anak juga kan. Jadi percaya tu memang kena ada. Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang expectation pula. Okay, biasanya kebanyakan ibu bapa lah, kesemuanya mungkin nakkan anak-anak mereka cemerlang di sekolah, nak keputusan yang bagus-bagus kan. Tapi dengan keadaan pandemik sekarang ini yang tak menentu, kes pun tinggi, mudah saja untuk merebak, kita kena fleksibel juga. Dan adakah mak ayah ni pun kena bagi tekanan yang sama kepada anak-anak era pandemik nak beralih ke endemik ni, keputusan yang bagus juga. Kita nak tanya Puan Azmidah lah, kalau Puan sendiri bagaimana expectation terhadap anak-anak ni? Biasalah kita ibu bapa ni memang tak dinafikan kita mesti nak yang cemerlang, anak nak cemerlang, semua nak A, semua nak lulus kan. Tapi bagi saya tak memandang ke arah itu, sebab dalam situasi sekarang kita tak boleh nak serahkan 100% kepada guru di sekolah. Sebab boleh dikatakan 50% juga budak-budak tu di rumah. Kita juga kena belajar, kena sama-sama memberi kerjasama kepada pihak sekolah, sama ada kita pun memberi pendidikan di rumah tu macam mana. Sebagai macam saya dengan suami, kita ada ambil inisiatif juga. Kita cuba time cuti sekolah bulan 1 hari tu, sekejap kita cuba cari juga guru-guru tuition yang boleh mengajar online. Sebab kita tahu masa yang ada di sekolah tu tak lama. Tambah pula musim COVID ni, macam hari tu dah buka sekolah. Elok je sekolah seminggu, tiba-tiba salah seorang daripada kelas dia tu ada yang positif. Dah kena tutup pula seminggu. Jadi masa dia orang nak belajar tu yang betul-betul dengan guru tu tak banyak. Jadi kita sebagai ibu bapa ni memanglah tanggungjawab sangat besar musim COVID ni. Memang kadang-kadang saya sendiri pun kena belajar balik. Kena tengok balik buku lama-lama sebab silibus budak-budak sekarang ni dah tak sama macam kita yang dulu. Setuju. Lagi susah. Betul. Macam yang darjah 1 tu saya nak ajar dia membaca pun saya macam tak sama macam yang sekarang punya belajar. Jadi saya sendiri kena belajar dulu baru saya boleh curahkan apa benda yang saya tahu tu kepada anak-anak tu. Itu cabaran ibu bapa sekarang. Apatah lagi anak-anak tu kan yang mereka sendiri kena berdepan dengan silibus-silibus baru. Okey, Cik Zahid, kalau kita bercakap mengenai PDPR kan, banyak kelengkapan dari segi internetnya, dari segi kemudahan yang kita perlu sediakan. Bagi mereka yang mampu tak ada masalah, mungkin mereka boleh sediakan yang paling terbaik. Bagi mereka yang kurang berkemampuan ni, apa sebenarnya persediaan ibu bapa? Masih relevankah atau masih perlu ke beri tekanan kepada anak-anak untuk mereka ni buat sama macam orang-orang lain yang mungkin lengkap keperluan dia? Okey, saya rasa dalam masa pandemik dan even endemik nanti pun expectation ataupun jangkaan kita kena berubah sikitlah. Saya ambil contoh orang berniaga lah. Orang berniaga dia tak boleh nak cita-cita dia sama macam sebelum pandemik. Maksudnya dia nak besarkan bisnes, nak berjaya. Tujuan dia sekarang nak survive saja. Supaya tak rugi, tak guna simpanan, itu pun dah satu kejayaan dah. Kalau tiap bulan ada income, tak sentuh simpanan, dah ada. Sama juga dengan anak-anak kita. Dia tak tercicir pun dah cukup bagus sebenarnya. Jadi kita kena ubah sikitlah target tu. Dia rasa seronok belajar pun cukup bagus. Jadi kepada yang tak ada gadget dan sebagainya, saya rasa kenalah usahakan. Jadi kena kreatif lah. Kadang-kadang benda
Tuhan bagi kita susah ni bukan apa nak suruh kita kreatif. Betul. Kerajaan pun banyak melakukan inisiatif kan banyak inisiatif. Macam saya selalu survey dekat kedai-kedai telefon lama kan, ada murah-murah je, 100 ada, RM150 ada. Bukan untuk buat main game, untuk Google Meet ke apa, memang boleh. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang tak mampu tu memang kita tak nafikanlah semua orang terkesan dengan pandemik ni. Tapi kita kena ingat pembelajaran anak-anak tu bukan perbelanjaan. Bagi saya panggil bukan belanja tetapi pelaburan. Pelaburan. Jadi bila kita niat begitu, pelaburan yang sambil tu minta doa dengan Tuhan, ya Allah, dengan pelaburan ini bagilah ganti akan lebih baik. Jadi anak semangat dapat gadget katakan untuk belajar lagi. Dia akan belajar sungguh, dia return dia tu dalam bentuk yang bukan RM1 lah, tapi dalam bentuk kecemerlangan anak-anak. Dan kita pun kena manage lah, janganlah nak anak macam straight kan. Kita kena fleksibel dengan keadaan sekarang. Ikut kemampuan dia, ikut situasi lah. Ya, itulah. Dan hari ini kalau kita tengok di Instagram ke TikTok ke Twitter macam-macam lah perkongsian video, gambar dan sebagainya, sikat rambut anak sebelum pergi sekolah ni. Dan kita tengoklah apa antara ragam lain juga yang dikongsikan di TikTok. Jom kita saksikan. Assalamualaikum guys. Nama saya Jom Faizinis, tapi saya dah tukar nama guys. Nama saya Balong guys. So, bila ini kita dah beli baju sekolah kita. Inilah baju sekolah kita. Ni sekolah agama petang-petang. Kalau yang tu baju pagi-pagi lah kita pergi sekolah. Lepas tu sekolah tu Demam Hussein. Lepas lagi tu petang-petang pergi sekolah agama. Macam tu lah keadaan kita nanti. Sekolah nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye. Allah, comelnya Balong. Itulah kan ragam-ragam anak-anak kau pergi sekolah kan. Siapa kata diorang takut? Betul. Aku tengok tak ada sedikit ketakutan. Boleh je. Tak sabar bagi kan peluang dengan dia orang ambil. Betul. Kalau ada juga situasi tu kan, Cik Zahid, kadang-kadang ibu bapa ni orang kata paranoid lebih anak-anak kan. Nak pergi toilet, boleh ke pergi toilet? Alamak, macam tandas tu, cangkung tak boleh. Semua benda nak dibangkitkan untuk anak-anak tu. Sebenarnya anak-anak ni boleh kalau kita latih, kalau kita tunjuk cara yang betul. Kalau boleh Cik Zahid kongsikan. Setuju sangat. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu overthinking. Terlebih fikir benda-benda negatif kan. Dan ini simptom apa panggil helikopter parenting. Semua nak helikopter kan, nak hover ke atas, tengok apa anak buat. Anak pun jadi rimas sebenarnya. Cuba kita tengok, kita semua ada pengalaman ni. Kita tinggalkan anak kita dengan pengasuh ataupun dengan adik-beradik ke apa kan. Cuba tanya dia orang, masa kita tak ada, perangai anak macam mana? Confirm dia orang cakap, oi baik je budak ni, tak ada masalah. Pandai je dia bawa diri. Macam itulah kat sekolah. Kita tinggal je serah kat cikgu, pandai je dia bawa diri. Mungkin terbabas lah, tercicir, terbasah seluar ke apa ke. Itu pembelajaran. Pembelajaran. Besoknya insya-Allah dia akan belajar daripada tu. Saya rasa okey. Kita kena bagi kuasa lah kepada anak-anak supaya mereka buat sendiri. Macam tadi dalam video tadi. Tu dia pula conquer. Minta bagi speech itulah lagi. Bang Long kecil kita. Betul. Kecil. Okey, boleh. Beri ruang untuk mereka berdikari dengan cara mereka. Betul. Kan. Betul. Sebab kadang-kadang mereka ni yang ibu bapa risau kat rumah ni milih nak makan. Mereka tahu kat sekolah bila tengok kawan-kawan makan, dia pun makan juga kan. Puan Naswida ni, kita nak belajar macam mana tenang ni. 3 anak yang masuk sekolah ni. Macam mana tip lah kepada ibu bapa kan untuk kekal tenang untuk uruskan anak sekolah ni. Ya, memang tak dinafikanlah. Saya pun ada kerisauan seperti itu. Saya risau dia nak pergi tandas macam mana, pandai ke dia keluar. Sebab selalu kat rumah butang memang tak pandai langsung buka. Saya memang ajar betul-betul cara nak butang baju bila dia nak tukar pakaian sukan ke macam mana apa semua. Tapi kita sebagai ibu bapa ni
memang daripada rumah kita ajar setakat mana yang anak-anak boleh terima, dan selebihnya bila di sekolah dia akan kadang-kadang dia ada sifat macam dia tercabar bila tengok kawan-kawan boleh buat sendiri mesti buat juga. Jadi tak apa, daripada situ dia belajar, dia tengok kawan-kawan boleh buat, aku pun boleh buat kot, walaupun sebenarnya kat rumah sebelum ni dia tak pernah pun buat benda tu kan. Tapi boleh buat, alhamdulillah lah. Anak saya mereka dia tengok daripada kawan-kawan bila dia cerita balik, dia kata kawan dia pakai baju macam ni, dia nak macam ni juga. So, kan, kalau pakai baju ni susah nak buka, nak bagi tanda susah, apa semua susah, tak apa, boleh tu. Okey. Lepaskanlah bagi mereka belajar. Positifnya rakan sebaya ni kan. Okey, Cik Zahid, secara ringkasnya rumusan untuk topik kita hari ini. Okey, jadi kepada ibu bapa di luar sana yang ada situasi macam ni, percayalah kepada cikgu, bagilah kebebasan kepada anak-anak untuk eksperimen, mencuba norma baru. Ini zaman mereka dah. Biarlah mereka rasa susah macam mana, kelang kabut macam mana, kita doakanlah banyak-banyak. Kita jadilah contoh yang baik kepada anak-anak, ikut arahan cikgu, bagi kerjasama terbaik, insya-Allah anak-anak akan pick up benda tu. Dia akan rasa macam aura tu positif. Betul. Pergi sekolah. Tapi pada masa sama, betul lah macam Puan sebut tadi, ajar anak-anak kita di rumah, beri keyakinan kepada mereka. Kalau kita jaga diri betul-betul, insya-Allah virus ni tak hinggap ke kita. Dan kalau ada peluang vaksin tu, pergilah. Kita rendah lagi sebenarnya kanak-kanak, vaksin rate kanak-kanak masih rendah. Ambillah peluang vaksin. InsyaAllah. Itu antara ikhtiar yang boleh dilakukanlah untuk kita beri anak kita ruang untuk mereka berdikari dan juga pergi ke sekolah. Seperti kanak-kanak biasa, seperti kita dulu-dulu. Baik, terima kasih kepada Cik Zahid. Terima kasih juga kepada Puan Asmida kerana bersama kita hari ini. Banyak perkongsian, banyak input yang kita dapatkan.